بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Meja, sahabat-sahabat daripada tim MAPIM yang dikasihi sekalian, juga sahabat-sahabat yang sedang menonton daripada bumi Malaysia yang tercipta, Masya Allah. Alhamdulillah, kami baru saja selesai menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Masya Allah, kita syukur pada Allah di atas nikmat yang sangat besar ini. Yang mana pagi ini insya-Allah kita nak membicarakan tentang apakah falsafah solat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Mengapa sembahyang ni sangat penting. Ibadat lain kita tengok, haji seumur hidup sekali kita buat, puasa pun setahun sekali, zakat setahun sekali. Tetapi sembahyang mesti 5 kali satu hari. Dan kenapa kita kena solat? Maka sebab itu bila mana satu orang anak murid tanya pada ustaz dia, pada syekh dia, wahai tuan guru, apakah falsafah di sebalik gerakan-gerakan dalam solat ni? Kenapa kita kena qiyam, kenapa kita kena rukuk, kenapa kita kena i'tidal, kenapa kita kena sujud, kenapa kita kena duduk antara dua sujud? Kalau kita tengok dari segi zahirnya macam pergerakan biasa, memang hakikat sebenarnya itulah pergerakan para malaikat di langit sana. Yang mana sebahagian malaikat kerja mereka qiyam saja sampai bila-bila, kan? Kalau qiyam dia tak boleh rukuk. Ada malaikat kerja mereka hanya boleh rukuk saja sampai bila-bila, tak boleh buat pekerjaan lain. Ada malaikat kerja mereka sujud saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekumpulan malaikat Allah khususkan untuk bertasbih subhana rabbil a'la, kan? Ada sebahagian malaikat subhana rabbil azim, kan? Ada di antara para malaikat Allah ciptakan di dunia ni untuk kerja dia mencari majlis ilmu saja, majlis zikrullah. Itu kerja mereka, kerja malaikat ni dia khusus. Tetapi untuk manusia ni Allah Ta'ala gabungkan semua ibadah pergerakan para malaikat di Malail A'la sana. Lalu Allah Ta'ala cantumkan menjadi formasi 2 rakaat sembahyang yang kita tunaikan, Masya Allah, sebentar tadi. Yang mana ulama' beritahu dalam sembahyang 2 rakaat subuh yang kita tunaikan sebenarnya mengandungi satu mesej yang sangat besar, di mana dalam sembahyang kita ni Allah Ta'ala nak beritahu pada kita itulah hakikat kehidupan dan kematian bagi kamu. Masya Allah. Nampak macam interesting tu, kan? Menarik. Apa hubung kait solat dengan kehidupan dan kematian bagi kita? Hakikat sebenarnya ulama' bagi tahu, bila kita angkat takbir, kita berdiri Allahu Akbar, maka sebenarnya kenapa kita baca doa iftitah, kan? Dalam doa iftitah tadi ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana manusia ni sebelum mai ke alam dunia ni, kita semua pernah berdiri yang pertama. Berdiri pada rakaat yang pertama ni, sebenarnya kita semua pernah berdiri di hadapan Allah di alam roh sana. Waktu itu Allah SWT memperkenalkan diri kita, alastu bi rabbikum, diri dia kepada kita. Allah tanya, bukankah aku Rabb kamu, bukankah aku Tuhan kamu? Maka di waktu itu manusia tak kenal lagi siapa Allah, tak pernah tengok Allah. Maka dalam kitab, dalam sebuah kitab, syarah kitab Asy-Syifa, menulis bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menunjukkan kepada kita ini adalah Allah. Nabi Muhammad yang mengajar kita ini adalah Allah. Waktu itu manusia tak kenal lagi siapa Allah. Jadi sebab itu Rasulullah ni adalah guru kita yang pertama dalam hidup kita. Jadi waktu itu di alam roh manusia tak kenal. Maka bila Nabi Muhammad memperkenalkan Allah kepada kita, barulah kita jawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi sesungguhnya engkau lah Tuhan kami, kan? Masya Allah. Dan waktu itu kita juga berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami berjanji bila kami mai ke alam dunia nanti, seluruh salat kami, seluruh pengorbanan kami, susah payah kami, harta benda kami, ilmu kami, kebolehan kami, hidup dan mati kami, wa mahyaya wa mamati, hidup kami, mati kami, lillahi rabbil alamin, semua nak bagi untuk Allah. Hakikat sebenarnya masa di dunia ni semuanya untuk Allah. Hakikat sebenarnya semua harta kita ni untuk Allah. Seluruh diri kita ni untuk Allah. Tapi sekarang ni tengoklah berapa banyak di antara kita yang bagi masa diri harta kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, maka kedatangan kita, masya-Allah, singgah kita untuk rukuk ni menunjukkan kepada selepas daripada pergerakan qiyam tadi, Allah Ta'ala tiadakan kita, kan? Allah hilangkan kita menanti giliran nak mai ke alam dunia. Manusia hilang lepas tu, kan? Di mana mereka berada tak tahu, tapi menanti giliran nak mai ke alam dunia, maka rukuknya kita tu berarti sangkutlah kita di alam rahim ibu kita, masya-Allah, kan? Rahim pergerakan tu daripada rukuk kepada i'tidal, kan, kita membesar dalam proses perut ibu kita tu, sampailah masya-Allah kita, ulama kata rukuk sujud yang pertama itu menandakan ketiadaan kita sebelum dihadirkan oleh Allah Taala ke alam dunia. Jadi bila kita hadir ke alam dunia, tuan-tuan, masya-Allah, datangnya kita ke dunia ni sesingkat duduk antara dua sujud. Masya-Allah, kita semua sedia maklum bahawasanya pergerakan rukun yang paling pendek dalam sembahyang kita adalah duduk antara dua sujud. Masya-Allah. Kalau bahkan dalam mazhab Hanafi, cukup baca Rabbi ghfirli dah boleh dah kita sujud semula. Maknanya begitu pendek pergerakan tadi. Dan ulama kata hakikat keberadaan kita ni hidup di dunia ni sekejap je, kan? Tetapi kita tengok apa yang kita baca semasa duduk antara dua sujud. Sebenarnya itulah keperluan utama manusia. Kita paling penting sekali dalam dunia ni bukan duit, bukan harta, bukan pangkat, kan? Bukan rumah besar, bukan kereta besar. Yang kita harapkan dalam kehidupan kita yang sementara ni apa? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, kan? Yang pertama sekali kita harap seumur hidup kita mai ke alam dunia ni Allah ampunkan kita, kan? Sebab apa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Allah tak ampunkan dosa kita, dosa yang kita buat ni semua Allah tak ampun, kita mana tahu. Kita duk istighfar pun kalau Allah tak nak ampun, kan? Rugilah kita. Wa tarhamna, dan kau tidak mengasihani kami. Jadi yang kita harap, paling harap sekali dalam hidup kita ni, di dunia ni, keampunan daripada Allah dan kasih sayang daripada Allah. Kita minta Allah sayang kita, jangan benci kita. Wajibur ni, yang ketiga, kita minta Allah tampung kelemahan kita. Allah tutup aib kita. Kita semua banyak kelemahan, banyak kekurangan di dunia ni. Ibadat kita pun khusyuk setakat mana, tapi kalau Allah tampung, dia jadi perfect, kan? Ada di antara manusia, dia buat amal banyak silap, tapi sebelum mai ke langit, Allah telah suruh malaikat tengok dulu mana kekurangan-kekurangan, tampung dulu, tampal dulu, bagi nampak perfect, bawa naik ke langit. Ada di antara manusia begitu. Kita harapkan kita terpilih lah, masya-Allah, untuk di antara mereka yang Allah Ta'ala tutup aib kita, kan? Allah tutup kelemahan kita, Allah tampung kekurangan kita, sehingga sebelum amalan kita naik ke langit, Allah Ta'ala sempurnakan amal kita. Memang kita ni tak sempurna. Bahkan seorang Maulana Tariq Jamil, dia beritahu kenapa kita judge orang seolah-olah kita nakkan perfect daripada orang, kan? Sedangkan Allah tak pernah minta perfect daripada sesiapa pun. Allah Ta'ala tak pernah minta sesiapa pun perfect. Sebab kalau Allah minta perfect, memang tak ada yang perfect. Manusia tak ada yang perfect. Cuma Allah minta faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan? Allah nak minta berat, baik lebih berat daripada buruk je dalam hidup kita ni. Allah Ta'ala tak pernah minta kita ni perfect bila jadi manusia, tak pernah buat silap, tak pernah buat salah. Semua orang pernah buat salah. Sebab itu bila ada satu orang buat silap, jangan kita besar-besarkan, kan, aib manusia ni, kan?
Macam-macam kes kita dengar akhir ni, kan? Orang murtad, orang apa semua. Kita bukan tak suka isu semasa, tetapi kita bimbang nak membicarakan tentang urusan keluarga orang, urusan orang lain. Kita bimbang kita pula diuji oleh Allah dengan ujian yang sebegitu. Sebab akhir zaman ni dia tak kira siapa, kan? Ujian daripada Allah ni boleh datang bila-bila. Sebab itu kita minta Allah tutup aib kita, Allah lindung keluarga kita, Allah lindung adik-beradik kita, Allah lindung umat ini. Bahkan yang kalau andainya dah murtad ke apa semua, kita doa biar dia dapat hidayah balik, kan? Orang buat kes macam-macam dosa silap, aib dia tu Allah Ta'ala tutup, Allah lindung dia, dan Allah Ta'ala pilih dia kembali kepada Islam, kembali kepada hidayah. Dan kita memang risau, tapi kerisauan kita jangan sampai kita pandang buruk orang, kan? Jangan kita risau sangat tentang agama. Kadang-kadang Allah uji kita ni, para pendakwah, daripada mula fikir umat, tiba-tiba jadi sangka buruk pada umat. Kerana terlalu risau sangat kononnya, tiba-tiba jadi sangka buruk pula dengan orang. Tengok orang semua jadi buruk pula. Jadi tak baik, tak boleh begitu. Kita kena minta doa kepada Allah, wajbur ni. Ya Allah, tampunglah. Kan? Jabara ni bahasa Arab, tampung, kan? Wajbur ni, warfa' ni. Kita minta dalam kehidupan kita di dunia ni, Allah angkat darjat kita, kan? Jangan Allah hina kita, kan? Terutama sekali di hari kiamat, kita takut Allah hina kita. Dekat dunia pun kalau Allah hinakan kita, rugilah kita. Jadi kita minta Allah, warfa'ni, Allah angkat darjat kita. Warfa'ni, warzuqni, minta Allah bagi rezeki yang halal, yang berkat, yang barakah, kan? Rezeki yang mencukupi, masya-Allah. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Yang paling penting sekali, masya-Allah, kita perlukan hidayah dalam kehidupan dunia ni. Walaupun pendek kehidupan dunia ni, kalau tak ada hidayah dari Allah, sesat kita, rosak kita, hancur kita. Kalau Allah tak bimbing kita, kalau Allah telah tak bagi hidayah kepada kita, rugilah kita. Jadi kita sebenarnya bacaan dalam duduk antara dua sujud tu, kalau kita menghargai, kalau kita betul-betul menghayati ni, masya-Allah, kita akan rasa doa tu pun dah cukup dah sebenarnya. Doa tu dah mencukupi dah segala keperluan hidup kita. Tetapi selalunya duduk antara dua sujud ni, kita tak perasan. Sedar-sedar dah bagi salam. Di mana khusyuknya? Hilang, kan? Tak sedar duduk antara dua sujud. Aku tadi sujud sekali ke dua kali ni? Itu masalah dia, kan? Khusyuk tak ada. Sebab tu kita kena latih khusyuk dalam solat. Tumpuan, kena sedar pergerakan kita, kena sedar bacaan kita. Ini baik ni, batuk sikit, masya-Allah. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Benda yang paling penting sekali dalam kehidupan dunia ni adalah afiat, kesihatan, kan? Kalau kaya macam mana pun, kalau dah sakit, tak ada guna, kan? Alim macam mana pun, bila dah sakit, nak buat amalan tak boleh. Jadi sebab itu benda paling penting sekali adalah afiah. Minta afiah daripada Allah. Sallallahu al-afiah, minta sihat, kan? Jangan minta sakit. Walaupun sakit tu, masya-Allah, tinggi darjat, tapi bila sakit, kan, benda amalan yang selalu kita boleh buat di masa kita sihat, kita tak boleh buat bila kita sakit. Jadi sebab itu minta wa'afini wa'fu anni. Yang akhir sekali, sebelum kita mati, kita minta Allah maafkan semua salah silap kita. Semua kesilapan kita daripada awal kita balik sampai kita mati, kita mintalah supaya Allah Ta'ala maafkan. Apa beza maaf dengan ampun? Kita mulakan Rabbighfirli, kita akhir dengan wa'fu anni, kan? Ulama kata ampun ni memang Allah Ta'ala dah maafkan, tapi catatan dosa tu masih ada. Dalam buku tu masih ada rekod kita ni. Tapi kalau Allah maafkan, maaf ni, dia punya dosa pun dimaafkan oleh Allah, dan catatan pun dihilangkan oleh Allah. Lebih baik lagi, Allah gantikan. Kalau siapa buat baik banyak-banyak, Allah telah beritahu innal hasanat yudhibuna sayyiat. Di tempat dosa tu pula Allah bubuh pahala pula. Allah tukar dengan pahala, masya-Allah, kan? Jadi tuan-tuan, ini banyak orang tanya topi saya ni. Masya-Allah. Ini topi utrul. Utrul. Siapa ni? Ini topi baik punya, kan?
Pengasas kerajaan Turki Osmaniyah ni. Jadi insya-Allah kemudian lepas pada kita hidup di dunia ni, kita nak pergi mana? Kita nak pergi kubur, masya-Allah. Nak mati. Itulah dikatakan sujud yang kedua melambangkan mati kita, masya-Allah. Yang pertama sujud pertama tadi kita tak ada. Sujud yang kedua ni kita mati. Mati kita selama, masya-Allah, 40,000 tahun. Bagi orang yang durhaka pada Allah, duduk dalam kubur selama 40,000 tahun. Tetapi bagi orang yang taat kepada Allah, dia duduk dalam kubur sependek, sesingkat sembahyang sunat 2 rakaat saja. Kan? Pendek je masa dia Allah bagi pada orang beriman. Orang beriman masuk dalam kubur, dia tengok nikmat syurga, dia minta, ya Allah segerakan kiamat. Kan? Masya-Allah, segerakan kiamat. Sebab apa? Dah nampak nikmat ni, tak sabar nak masuk syurga. Nampak bidadari duduk melambai tangan. Kan? Kalau boleh nak cepat-cepat terus masuk dalam syurga, masya-Allah. Tapi selagi belum kiamat, selagi itu tak boleh masuk syurga, masya-Allah. Kemudian sebelum kita tutup dengan salam, jadi Allah Ta'ala suruh kita ni qiyam sekali lagi. Qiyam yang kedua ni, ulama' kata itulah berdiri kita di hadapan Allah di pada mahsyar sebelum kita dimasukkan ke dalam syurga atau neraka, waliyazubillah. Maka manusia kena berdiri depan Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia kena berdiri depan Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Berdiri kali itu kita selalu sedia maklum. Nabi beritahu tidak akan berganjak kaki anak Adam di hari kiamat nanti selagi mana tak ditanya 4 soalan. Kan? Berdiri saja tunggu tu pun dah lama, dah 50,000 tahun berdiri. Kan? Lama tempoh berdiri tu. Tuan-tuan yang mulia. Kemudian untuk kita sendiri ditanya pula oleh Allah di kandang mahkamah Allah Ta'ala, tak bergerak kaki kita selagi tak ditanya 4 soalan. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Kan? Tentang seluruh umur. Habis kat mana? Penat, letih semua ni habis kat mana? Itu yang soalan yang kita paling payah sekali. Kalau umur kita habis untuk dunia, minta maaf kadang-kadang kita tengok orang dengan kuasa ni, masya-Allah, ujian daripada Allah, sampai habis umur, kan, berebut kuasa, kan. Lepas tu apa yang kita buat untuk akhirat? Apa persiapan kita untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan, bukan kita kata depa tak sembahyang. Kita yakin depa semua solat, tetapi seluruh hidup tu letih, penat, lelah, pening kepala, kan, senang hati, sakit hati, kenapa? Allah Ta'ala akan tanya, macam mana kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Zaman muda, zaman remaja di mana habiskan? Sebab muda ni nikmat yang paling besar sekali. Kan? Berapa banyak orang nak kembali muda? Kan? Terutama macam kami ni dah umur 40 tahun ke atas ni, kalau boleh nak kembali muda balik. Itu yang duk naik kuda tu nak pergi jadi syabab balik, kan? Nak jadi remaja balik. Tetapi kemudahan itu tidak akan kembali. Selangkah kita melangkah masuk ke alam tua, dia tak akan berpatah balik nak jadi muda balik. Kan? Tua tetap tua. Uban tetap mai dalam kehidupan kita. Jadi nak lari daripada tua tak boleh. Kan? Tua tetap akan datang. Jadi zaman muda ni, kemudahan nikmat muda ni, siapa yang sekarang ni masih menikmati, gunalah muda ini yang paling hebat sekali untuk agama Allah. Gunalah muda ini, tenaga muda ni untuk dakwah. Gunakan tenaga muda ni untuk banyak membantu orang, khidmat masyarakat. Jadilah manusia yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manusia terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, masya-Allah. Kan? Yang ketiga, masya-Allah, an ilmihi, an malhi, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tak bergerak kaki kita selagi mana ditanya oleh Allah, kan? Selagi mana tak ditanya soalan, harta-harta yang aku bagi ni daripada awal kita mula baligh sampai kita mati, semua harta yang kita dapat daripada jalan mana kita dapat? Jalan halal, jalan haram, jalan syubhah, kan? Jalan rasuah, jalan apa? Yang kita dapat jalan mana? Lepas tu dah dapat duit, belanja macam mana?
Kita ingat dah dapat duit ikut kita lah nak beli apa kan. Rupanya apa kita beli pun ditanya oleh Allah. Dah beli pakai macam mana pula? Ada setengah orang beli tak pakai, disimpan dalam almari. Itu pun jadi satu masalah juga, satu bebanan. Harta bukan untuk disimpan, harta untuk digunakan. Kan, Masya Allah. Kawan saya dia kata ada setengah orang dia beli kereta mahal-mahal, lepas tu disimpan. Pagi-pagi dia tengok kereta dia, Masya Allah, 10 biji. Lepas tu jiran sebelah pula tengok juga, Masya Allah, banyak kereta bang, banyak kan. Sama-sama tengok. Kita naik, kita ada kereta 10 biji, kita naik sebiji je, yang 9 lagi kita tengok. Tapi apa beza kita tengok dengan jiran tengok? Kita tengok kena bayar bulan-bulan. Jiran sebelah tengok juga kereta yang sama, kan, syok juga tengok nikmat. Tapi jiran sebelah tengok tak berbayar, dia tengok free, kita tengok kena bayar, kan. Tahun sekali kena bayar road tax dah, kena bayar dia punya insurans dia. Sebab tu harta ni, kan, kalau tak digunakan dengan cara yang betul akan jadi musibah kepada kita nanti di hari kiamat. Lagi lambat kita harta lagi banyak, salah guna harta, lagi lambat kita masuk syurga, kan. Tertahan. Padahal semua orang dah nak masuk cepat ni. Cuaca panas, kan. 99 kali ganda matahari lebih panas daripada matahari di dunia. Semua orang pakat nak lari daripada kepanasan matahari. Tapi selagi tak dapat jawab soalan itu, selagi itulah tidak akan berganjak kaki kita, tak boleh berpindah ke alam yang lain, alam yang berikutnya, Masya Allah. Dan yang terakhir sekali, yang paling menakutkan pada orang yang berilmu ni, soalan ni Allah nak tanya, apakah kamu beramal dengan ilmu yang kamu pelajari? Hari ni banyak orang belajar belajar ilmu agama ni tinggi-tinggi, kan, kitab banyak-banyak, belajar banyak negara kita belajar. Tetapi yang Allah nak tanya bukan banyak ilmu, Allah nak tengok amalan, kan, sesuai tak ilmu dengan amalan. Hari ni banyak orang yang lemah amalan dia, ataupun sedikit amal dia. Ini yang kita takut sangat. Ilmu kita tak sama dengan amalan kita. Yang Allah nak tengok amalan. Sebab buah bagi ilmu tu adalah amal. Kalau pokok tak ada buah, kan, tak ada guna. Sama juga dengan ilmu yang tidak membuahkan amal. Sebab itu kita nak belajar ni, kita kena cari tempat belajar yang mana kita boleh dapat ilmu, kita boleh dapat amalan sekali, kan. Hari ni banyak di universiti-universiti dia buat, bukan tak bagus, tapi universiti ni hanya sekadar bagi ilmu je kepada anak murid. Amalan cari sendiri, kan. Amalan ikhtiar sendiri. Jadi sehingga anak murid terpaksa cari guru tarikat, guru lain pula untuk belajar amal. Jadi kerana itu insya-Allah taala kita untuk dapat kekuatan untuk menyempurnakan kita punya solat ini, maka kalau kita tengok sebelum sembahyang kenapa perlu azan? Kan? Sebenarnya ulama kata azan itu adalah dakwah. Untuk dapat khusyuk dalam solat, kita kena banyak cakap kebesaran Allah sebelum sembahyang, kan? Kena ajak manusia kepada Allah, besarkan Allah, agungkan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bila kita banyak berdakwah sebelum solat, insya-Allah taala kita akan dapati sembahyang kita ni indah. Kita akan dapati sembahyang kita lama mana pun tak terasa, kan. Sahabat Nabi berdiri sepanjang malam tak terasa dalam sembahyang. Nabi SAW beritahu, ju'ilat qurratu aini fi solah, mataku sejuk dalam sembahyang. Jadi sebab itulah tuan-tuan, sebab sembahyang ni mengandungi falsafah yang sangat besar. Jadi sebab itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kefahaman tentang nilai sembahyang, yang mana Masya Allah sahabat-sahabat Nabi dulu, para tabi'in, kalau ditanya antara sembahyang dengan syurga mana lebih kamu sukai, mana satu pilihan kamu, dia kata kami pilih solat. Sebab syurga untuk diri kami sendiri, tetapi Masya Allah sembahyang ni untuk Allah, untuk Tuhan, untuk redakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi siapa faham, kan, nilai sembahyang ni untuk Allah, jadi dia akan sembahyang dengan sepenuh-penuh khusyuk, sepenuh-penuh yang terbaik. Sebab kita pun tak tahu sembahyang kita ni bila kita nak buat yang terbaik, kalau kita tak mula daripada hari ni, tak mula daripada sekarang. Jadi kerana itu insya-Allah taala semoga Allah Taala bagi taufik hidayat untuk kita dapat menunaikan solat khusyuk sebagaimana sembahyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi lah contoh dalam solat kita, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat sembahyang sebagaimana sembahyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua diterima solat kita dan kita dapat kefahaman tentang hakikat solat. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.